Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita kripto hari ni ya. So hari ni saya nak bercerita pasal Binance. Oh, popular. Apa benda tu Binance? Luno ke? Apa benda tu Binance? Jadi banyak betul influx ataupun orang bertanya direct dengan saya ni, apa benda tu Binance Bang Azril? Okey, mari kita cerita. Luno tu apa pula? Ramai tak tahu Luno, tiba-tiba nak pergi Binance. Okey, nak pergi Binance ni kalau anda dah mahir berdagang di Luno, berdagang tau. Maksud bukan duk simpan 10 sebulan tu berdagang tu, tak, bukan berdagang tu, simpan. Okey. Jadi Binance ni dengan Luno ni ibarat Maiden. Maiden labelnya Maiden lah. Dia punya transaksi sehari mungkin 1 juta. Tapi cuba bayangkan make value transaksi 100 juta sehari. Jadi Binance tu ibarat supermarket paling terbesar untuk kita berdagang wang kripto, dan ianya tidak diluluskan kat dalam Malaysia, tak patut dalam Malaysia, dan juga Singapura pun tak patut sebab kerajaan kita tak nak kehilangan duit dan dia tak dapat tax kita punya kegiatan lah. Okey, di Luno setiap kali anda masuk keluar market telah di tax, telah dicukaikan, dah siap-siap cukai semua. Jadi anda dah bayar cukai. Itu cukai pertama lah. Sebab cukai kedua ialah harga saham kripto di Luno dia mahal sedikit daripada yang the real market. Sebab tu mungkin saya rasa pun anda cukai juga lah kan, ada persetujuan antara Suruhanjaya Security dengan pentadbir Luno. Jadi sebab tu kalau anda bandingkan kenapa harga Bitcoin dekat Binance murah, dekat Luno mahal, bezanya 2,000 contohnya. Kalau dekat Binance satu saham Bitcoin harganya 60,000 $60,000 dia akan quote dekat 200 apa ni, 200,000 lebih lah, 204 contoh. Kalau dekat Binance dia quote 240, dekat Luno dia akan quote 242, beza 2,000. Saya dah perhatikan beberapa hari dah, tengok commotion rate dia lain. Jadi katakan anda ada wang terkumpul 100,000 RM, 240,000 RM dekat Binance, sebenarnya nilai dia adalah 242,000 dekat Malaysia, dekat Luno lah. Jadi perbezaan harga tu mungkin disebabkan Luno telah akur kepada AC yang harganya semuanya dicukaikan. Jadi sebab tu mahal. Jadi kalau anda tak nak pening kepala, stay kat Luno. Jadi kalau anda seorang yang nak main risiko, boleh consider Binance ni. Yalah, berisiko lah kan. Contohnya Binance dan juga Bybit diharamkan dekat Amerika. Actually orang daripada pihak daripada Binance sendiri, kalau dia tahu anda warga Amerika, akaun anda boleh kena beku tau. Memang dia tak nak pun orang US berdagang kat platform dia orang. Jadi Binance sebenarnya adalah satu platform yang daripada engineer kripto daripada negara China. Jadi China tu market berapa bilion, dan Binance ni adalah nombor 1 dekat China lah, dan worldwide. Jadi saham-saham ni dahsyat lah semua. Memang katakan hari ni beli satu saham, insyaAllah lagi 6 bulan boleh pakai sekalan GTR. Macam tu lah level dia. Tapi itu godaan dunia kan. Kita main saham, kita kena terima yang kita tak buat duit. Kita masuk 100,000, kita kena akur yang kita boleh rugi 50,000. Adakah anda orang yang macam tu? Kalau duit naik tinggi macam ni pun kena terima banyak ni lah. Anda boleh untung 100%, anda boleh rugi 100%. Jadi itulah Binance ni menggandakan lagi anda punya risk dan juga peluang. Menggandakan lah, sebab kita cerita daripada melabur sama macam dekat Luno. Sama lah, satu hari anda buy sell 100 kali. Saya tak cerita anda yang masuk duduk diam. Saya cerita yang anda buy sell 1 jam 100 kali. Darab dengan 10 jam 110. Apa macam tu lah, 100,000 kali, 10,000 kali, macam tu. Jadi kalau 10,000 kali anda buy sell tu, cuba fikirkan kos minyak dia. Kos minyak ni maksudnya transfer fee. Jadi kalau anda seorang yang menggaji, anda seorang syarikat, anda tak satu syarikat,
anda gajikan 10 orang pergi berdagang ni dekat dalam syarikat anda. Jadi anda punya kos syarikat tu, kita panggil capital cost, capex, apa tu, kos nak running semua ni, ialah transaction fee. Transaction fee yang apa tu, yang 1% kan, yang 2% kan. Jadi tu bayangkan, anda nak jimatkan anda punya kos tu sebab sangat tu nak dia punya apa ni, dia punya kos. Jadi anda pun apa kata nak kurangkan kos ni, pergi dekat bertukar dekat Binance. Jadi kat Binance ni daripada daripada 0.1 paling rendah, dia orang kat sana 0.1 mana juga, 0.01 pun ada juga, 0.01 campur diskaun pun ada juga. Jadi nak tahu kenapa kos rendah, study sikit pasal membeli saham BNB dan menggunakan BNB sebagai minyak. Jadi benda ni satu, saya perlukan anda at least berdagang biasa selama 4 bulan, 4-5 bulan di Luno dulu, baru ke Binance. Bukannya hari ni masuk besok ke Binance. Tu tamak namanya. Biasanya orang tamak dia rugi sebab dia tak tahu benda nak buat. Dah sampai Binance dia blur benda ni. Okey, seterusnya dah sampai Binance. Ni saya mengassume anda dah berdagang 3-4 bulan dan hari-hari berdagang lah. Beli jual. Apa ni? Anda dah tahu high low, anda dah tahu dekat mana ATH, anda dah tahu pukul berapa nak beli, dah tahu nak pukul berapa nak jual, anda dah tahu SL, anda dah tahu limit, dan anda seorang yang berdisiplin. Jom kita belajar benda dekat Binance. Pertama, kos minyak dikurangkan. Tiba-tiba anda, aduh aku malas nak melabur lah, malas lah, penat lah. So anda nak buat apa? Anda seseorang yang malas melabur, anda nak ke duit anda duduk diam? Okay? Jadi kalau katakan tak nak duduk diam, dekat Binance ni ada satu saham namanya BNB. Saya suka saham ni. BNB ni saham dipanggil minyak, saham minyak dekat Binance punya platform lah. Harga bulan Januari $50 dia satu saham. Biasanya orang terpaksa membeli BNB ni sebagai nak kurangkan kos berdagang dia. Dia terpaksa beli juga. Dia akan beli 0.1 ke 0.2 ke, sikit je, tak perlu banyak pun, tapi dia nak kurangkan kos berdagang di Binance, dikurangkan kos. Jadi sekarang ni harga dia $567. Itu kalau anda nak menyimpan, maknanya macam simpan ASB, nak simpan ASB, macam tu lah beli Binance. Lepas tu dah simpan, ada pula program macam fixed deposit. Kita main fixed deposit kan, FD kan, pun ada juga program fixed deposit 30 hari, 60 hari, 90 hari. Lepas tu ada program staking. Dah lah saham tu sentiasa naik. Lepas tu saham tu anda boleh lock dalam lagi ada program untuk beranak dengan dia. Jadi dual triple income dalam satu saham. Tu yang kelabu mata tu. Bukan kelabu mata lah, saya jackpot lah juga kan. Sebab saya memang saya tak simpan dalam Bitcoin, saya simpan dalam BNB sejak saya pergi ke Binance. Saya ingat BNB tu macam Bitcoin. Sebab simpan dalam Bitcoin pada saya kos dia tinggi. Buat apa saya simpan dalam Bitcoin kat dalam Binance? Saya simpan dalam BNB. So saya simpan, segala-galanya saya simpan kat sana. Lepas tu harga dia melonjak semalam. Saya tak tahu pasal news. Kenapa harga tiba-tiba aku punya PNL naik gila-gila kan? Profit and loss. Kat Binance ni ada satu fungsi namanya apa yang aku berdagang semalam dan hari ni, apa beza dia? Ataupun simpanan aku apa jadi? Naik ke turun? Dia ada PNL. Dekat Luno tak ada PNL. Nak tengok macam mana? Luno memang kuno lah gitu. Purba kala betul dia punya. Langsung tak membantu sebagai seorang trader. Ataupun saya seorang holder pun tak membantu. Saya tak tahu apa performance saya punya stock itu. Jadi satu lagi, kalau anda memang suka berdagang, contohnya sekarang nak main SRP, dia punya graf chart dia real time, dahsyatnya real time. Luno 5 minit. Memang 5 minit kan dia tulis, tapi dia punya belah kanan tu tak ada kan. Dia tak ada indikator berapa tak ada kan. Dekat Binance buka pacak TV 50 inci, ambil kau. Oh, naik banyak ni, naik tepi tulis. Ni high low dia. So kalau contohnya anda nak main high low dalam masa, saya cadangkan kalau anda main high low, try main sehari satu kali dulu. Rasa dahulu seronoknya buat duit dengan main high low ni. Contohnya anda membeli waktu maghrib murah, SRP waktu maghrib RM5.70. So anda beli 10 unit dulu. So anda jual esoknya, aku nak main high. Ini adalah saham praktis lah maknanya. Okay. Lepas tu anda tengok dia punya high pula.
biasanya high subuh. Selepas solat subuh tu tinggi. Tunggu kejap. Anda tengok pattern, okey, mungkin boleh pergi. Anda beli RM5.7, mungkin boleh pergi 60%. Anda set awal-awal 60% sesaham. So anda dulu tengok berjaya tak. Terjual. Dah cukup. Okey, daripada satu hari sekali, cuba main sejam sekali pula, main high low sejam sekali. Macam tu. Itulah nama dia trader. Trader membeli dan menjual. Dia bukannya dia ikutlah dia punya rate tu macam mana kan. Hari apa dia nak main. Kalau ada seorang penyimpan tu namanya hodler, simpan, dia tak trade. Simpan je, apa jadilah, simpan je. Jadi kalau dalam portfolio pelaburan, pada saya ada kira-kira dalam peratusan untuk main hold ni 1/4. Daripada bank nak balik rumah. Say. Okey, jadi kalau anda duduk Luno menyimpan ni, baik simpan buat tak tahu je, anggap je bank macam ASB. Tapi Luno dan Binance ni mengajak anda jadi trader. Mungkin anda siang hari anda seorang programmer, mungkin anda seorang suri rumah, belajarlah trade. Beli rendah time jual. Janganlah macam dan juga pada saya, untuk jadi trader yang bagus kena rasa kesilapan, kena rasa kerugian, kena rasa labur RM100, kehilangan RM90. Yes, kena rasa. Kalau tak rasa, pada saya tak lengkap anda punya judgement. So, bila saya ni dah banyak mengalami kerugian, judgement saya semakin hari semakin apa cakap? Semakin jitu cakap. Accuracy lah, kita main game kan. Accuracy makin meningkat. Mula 0%, 2%, sekarang mungkin accuracy saya dah 35% sebab asyik rugi je kan. Dah tahulah apa nak buat dalam ni. So kita belajar daripada rugi. Jadi ada orang tanya lagi, dekat Binance ni pada saya, elakkan main spot. elakkan main spot. Main spot saja, elakkan main margin, main future. Main margin dan future ni ibarat anda main forex lah. So terutamanya margin, terutamanya margin. Anda lebur duit kan main margin kan? Dekat forex, kalau dekat apa ni, dekat PNB dia ada juga margin, anda akan lebur duit juga. Tapi anda tak hanya lebur, tak ada perlu bayar margin call. Hanya lebur saja. Tapi pada saya sama je, haram benda tu. Main spot dah lah, apa lagi. Ataupun main, okey, daripada tadi main spot, beli rendah jual mahal sehari sekali. Lepas tu anda kurangkan, sehari 2 kali pula kita buat. Sehari 2 kali. Lepas tu jadi tempohnya mungkin daripada ke 12 sampai ke 6 anda buat high low tu kan. Tu anda kurangkan sehari 2 kali, mungkin lepas tu sehari 4 kali. Tengoklah. Jadi kerjaya dekat office anda bawa macam biasa, jangan kacau. Jangan sentiasa tengok handphone dan mengganggu performance kerja janji anda kepada majikan. Jika anda ada majikan tu, janji amanah anda, committed 8 jam kerja kat office. Yang dekat Luno ni biarkan. Nak lagi selamat, main Luno ni pakai handphone nombor 2. Dah biarkan, dah beli saham, biarkan kat rumah. Jangan pula apa tu, bawa pergi office. So tak stres. Stres adalah satu benda yang apa cakap, merosakkan jiwa. So anda kerja ni ada asyik tengok, naik turun. Tak payah. Beli second handphone, buat Luno kat situ, set 2FA pun kat situ. So kembali kepada Binance. Jadi kat Binance tu ada satu program simpanan wang anda lah. Anda boleh simpan dalam USDT, anda boleh simpan dalam BTC. Ada program-program je. Kalau anda punya aset dalam Bitcoin, dia ada program simpan Bitcoin dan anda dapat commission pun ada. Dahsyat dia punya return dia. So katakan anda ada 5 biji Bitcoin, aku simpanlah dekat Asian, duduk goyang kaki makan. Pun boleh juga macam ASB. Lepas tu kita ada program simpan dalam bentuk wang USD. Katakan anda tak berani melabur lah, aku tak nak melabur, takut lah. So dalam Luno anda ada RM100,000. Lepas tu anda takut nak melabur, takut kerugian, anda boleh transfer RM100,000 tu ke Binance dan simpan dalam USDT, dalam USD. Lepas tu anda rasa nak balik, transfer balik.
Jadi teknik yang saya nak transfer, jadi anda sampai ke Binance, duit anda dalam bentuk USD. Kalau USD gain over Malaysia, anda untung lah kan. Jadi anda menyimpan macam simpan forex lah. Macam anda anda bayangkan anda simpan dalam USDT tapi tak perlu bayar fee. Macam kita nak beli USD dekat airport ni kan kena bayar difference tu kan. Bayangkan anda buat benda yang sama tapi secara digital. Lepas tu duduk goyang kaki, tak ada fee, tak ada apa, duit aku dalam USD. Lepas tu rasa nak tiba-tiba 100,000 anda beranak jadi 150,000 sebab anda simpan dalam USD. Pun boleh juga. Tak semestinya nak beli stok saham. Kata tiga. Okey. Seronok betul saya bercakap hari ni sebab bila berita gembira tengok dekat situ, saya pun selalu gembira lah. Kalau saya murung lah kan. Diam dia kan. Okey. Jadi saya punya celoteh hari ni pasal Binance berhati-hatilah di Binance tu sebab godaan banyak, ada battle lah, ada coin haram lah, ada margin lah, ada spot. Jadi ibarat kita masuk ke negara yang menghalalkan benda haram kat Malaysia. Contohnya dekat kita pergi Australia, kita boleh masuk rumah pelacuran. Kita pergi Thailand, kita boleh isap ganja. Kita pergi Jerman, kita boleh bawa kereta top speed, tak ada siapa nak marah. Jadi semua tu haram kat Malaysia tapi halal kat luar negara. Jadi macam tu juga di Binance. Apa yang tak ada yang haram di Luno, halal, dia ada pula dekat Binance. Dia punya firewall tu adalah diri anda sendiri sebenarnya. Okey. Tamat di sini saja borak vlog hari ini. Hari ini 2 vlog saya buat Binance dan juga tadi pasal emosi. Okey. Okey. Sila subscribe channel saya di youtube.com. Kalau ada penambahbaikan, sila komen dekat bawah tu apa benda yang saya boleh tambah baik. Jika anda minat bawa kereta, suka racing, anda boleh sewa saya untuk saya ajak memandu secara percuma je lintas sepan dan sambil memberi coaching anda pasal wang kripto ni dengan syarat bayarannya belanja saya sebagai second driver RM8 je pun kan. 2 in 1. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera.